Agama Yazdani juga tergolong dalam agama baru yang wujud di Timur Tengah. Yazdani adalah istilah baru yang digunakan untuk menggambarkan agama yang dianut oleh orang Kurdish. Agama Yazdani asalnya dari orang Kurdish dan terbahagi kepada 3 kelompok iaitu Yazidi, Yarsani dan Alevi. Kesemua mereka masih menggunakan bahasa Kurmanji iaitu bahasa Kurdish. Istilah Yazdanism telah diperkenalkan oleh Dr. Mehrdad Izadi dalam buku kajiannya mengenai sejarah Kurdish pada tahun 1992. Ia adalah agama utama dalam kalangan masyarakat yang tinggal di pegunungan Zagros, terutamanya di komuniti Kurdish yang merupakan sempadan Iraq Kurdistan dan wilayah Kurdish Iran. Disebabkan masyarakat Kurdish menyembah Tuhan bernama Yazdan, beliau pun menamakan komuniti tersebut sebagai Yazdani, yang bermaksud penyembah kepada Tuhan Yazdan. Pada awalnya, Kurdish merupakan sebuah bangsa dan mereka memiliki negara sendiri iaitu negara Kurdistan. Namun, setelah berlaku Perang Dunia Pertama, negara Kurdistan berpecah, dihilangkan negaranya dan wilayahnya terbahagi kepada 5 negara moden pada hari ini iaitu di Turki, Armenia, Iran, Iraq dan juga Syria. Hasil pecahan ini, maka wujudnya 3 kelompok dalam agama Yazdani. Agama ini turut memiliki pengaruh dan sinkretisme gabungan dengan agama Hindu, Kristian, Majusi dan fahaman Sufi Batiniyah. Kepercayaan Yazdani. Dalam agama Yazdani, mereka percaya wujudnya Tuhan mutlak yang digelar sebagai Yazdan. Mereka juga beriman kepada konsep satu Tuhan. Bagi mereka, itulah Tuhan yang agung merangkumi seluruh alam semesta. Mereka juga percaya Yazdan mencipta malaikat yang dikenali sebagai Heptat bagi menyeimbangkan kehidupan alam ini. Seramai 7 malaikat diutuskan untuk menjaga alam semesta dan mereka dikenali sebagai Hafsar. Manakala ketua malaikat adalah malaikat Melek Taus yang dikenali sebagai malaikat Merak. Mereka percaya bahawa makhluk pertama yang dicipta Tuhan adalah Melek Taus dan dicipta dari zat Tuhan sendiri melalui pencahayaan rohani. Manakala 6 malaikat lain pula dicipta setelah Melek Taus. Mengikut kepercayaan mereka, Tuhan memerintahkan kepada Melek Taus agar tidak tunduk kepada makhluk yang lain. Lalu Tuhan menciptakan malaikat lain dan mengarahkan kepada mereka untuk membawa ek atau debu tanah dari bumi untuk mencipta tubuh Adam. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam dari nafasnya sendiri dan mengarahkan kepada semua malaikat agar tunduk kepada Adam. Semua malaikat taat kepada perintah Tuhan kecuali Melek Taus. Melek Taus berkata, "Aku tidak boleh tunduk kepada makhluk lain. Aku adalah cahaya kamu, yakni Tuhan, manakala Adam diperbuat daripada tanah." Kemudian Tuhan memuji Melek Taus dan menjadikannya sebagai pemimpin kepada semua malaikat. Oleh itu, penganut Yazdani percaya bahawa Melek Taus adalah wakil Tuhan dan turun ke bumi pada setiap hari Rabu pertama dalam bulan Nisan sekitar Mac dan April. Penganut Yazdani percaya bahawa Tuhan telah menciptakan Melek Taus pada hari tersebut dan mereka menyambutnya sebagai hari tahun baru. Mereka mengatakan bahawa perintah untuk tunduk kepada Adam adalah ujian kepada Melek Taus, kerana sebelum itu Tuhan telah memerintahkan agar tidak tunduk kepada mana-mana makhluk. Ini juga merupakan takwilan yang digunakan oleh Sufi Batiniyah dalam sebahagian tradisi Islam. Ada di antara mereka menganggap iblis itu adalah mulia disebabkan patuh perintah Allah, walhal dakwaan itu jelas bercanggah dengan ajaran Al-Quran. Selain itu, penganut Yazdani turut mempercayai nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi Bani Israel. Mereka juga menghormati elemen alam seperti udara, tanah, air dan api. Sebab itu mereka memiliki beberapa pantang larang, antaranya mereka dilarang untuk meludah ke tanah, air atau api. Ini kerana menurut kepercayaan mereka, sekiranya ada orang meludah atau mencurah air panas di atas tanah, ia boleh menyebabkan semangat roh tersinggung dengan tindakan tersebut. Mereka juga percaya kepada konsep reinkarnasi iaitu perpindahan roh. Konsep ini juga adalah sama seperti dalam agama Hindu dan Buddha.
Penganut Yazdani terbahagi kepada 3 kelompok. Ketiga-tiga kelompok Yazdani yang wujud hari ini adalah Yazidis, Yarsani dan Alevi. Ketiga-tiga kelompok ini wujud disebabkan sistem pecah dan takluk yang memisahkan penempatan Kurdish kepada 5 buah negara. Bagi kelompok Alevi, mereka berada di wilayah Turki, barat laut Syria dan Zaza Kurdish. Kelompok Yarsani pula mereka terletak di bahagian timur dan timur laut Iraq dan serta di barat Iran. Manakala kelompok Yazidis pula datang dari rantau sepadan Turki dan Iraq dan kebanyakan mereka tinggal di Armenia. Kelompok Yazidis adalah aliran terbesar dalam agama Yazdani disebabkan mereka memiliki tokoh yang berpengaruh iaitu Adi ibnu Musafir pada tahun 1072 hingga 1162 Masihi. Mereka menganggap Adi ibnu Musafir adalah avatar kepada Melek Taus, yakni jelmaan malaikat dalam bentuk manusia. Makam Adi ibnu Musafir terletak di Lalish, Iraq yang menjadi salah satu tempat suci bagi penganut agama Yazdani. Menurut Yazdani, terutama bagi kelompok Yazidis, mereka perlu bersembahyang 5 waktu sehari. Walau bagaimanapun, kebanyakan Yazidis hanya mewajibkan 2 waktu sahaja iaitu waktu fajar dan maghrib. Dalam sembahyang, mereka perlu hadapkan wajah masing-masing ke arah matahari. Begitu juga ketika berdoa, perlu dilakukan dalam keadaan menghadap ke arah matahari. Bagi mereka, hari Rabu adalah hari suci manakala hari Sabtu adalah hari rehat. Mereka juga berpuasa selama 3 hari pada bulan Disember. Manakala bagi kanak-kanak yang dilahirkan pula akan dibaptis oleh imam mereka. Dalam agama Yazdani, mereka mendakwa memiliki 2 buah kitab iaitu Kitab-i Chilwe dan Mishefa Res. Walau bagaimanapun, ilmuwan mereka secara umumnya bersetuju bahawa manuskrip bagi kedua-dua kitab yang diterbitkan pada tahun 1911 dan tahun 1913 telah berlaku pemalsuan dan ditulis oleh orang bukan Yazidis. Teks-teks teras sebenar agama mereka yang wujud hari ini agak kabur dan tidak jelas. Mereka juga memiliki himpunan zikir pujian kepada Tuhan. Malah mereka turut memperolehi teks-teks agama melalui hafazan lisan yang disebarkan hanya untuk mereka sahaja. Yazdani adalah amalan agama yang eksklusif kepada bangsa Kurdish sahaja. Disebabkan itu, mereka sangat menjaga tradisi perkahwinan dan mengisyaratkan kaum lelaki Yazidi hanya boleh berkahwin dengan perempuan Yazidi dan begitu sebaliknya. Mereka sering dituduh sebagai agama penyembah iblis kerana konsep Melek Taus yang dipuji oleh Yazdani itu merupakan iblis dalam versi agama Islam. Bagi umat Islam, perkara itu ada asasnya kerana Al-Quran turut menceritakannya di saat Allah memerintahkan supaya semua malaikat tunduk hormat kepada Nabi Adam. Maka satu-satunya makhluk yang enggan tunduk adalah iblis. Lalu mereka menjadi golongan kafir. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan menjadikan ia dari golongan yang kafir. Fahaman batiniah dengan mentakwil kedudukan iblis sebagai makhluk yang mulia adalah hakikat kesesatan yang telah diimani dalam bentuk sebuah agama pada hari ini.